Berdasarkan catatan yang ditulis dalam artikel Southernization oleh Linda Schaefer daripada Universiti Hawaii, beliau mengatakan bahawasanya kedatangan pedagang-pedagang dari India pada awalnya adalah untuk mencari emas. Mereka ini telah datang ke Nusantara sekitar kurun yang kedua sebelum Masihi. Mereka telah datang kurun yang kedua sebelum Masihi apabila mereka gagal untuk meneruskan pencarian emas mereka di kawasan Siberia. Disebabkan terdapat banyak penjahat-penjahat di sepanjang jalan, di antaranya orang-orang Sumeria, yang mereka terpaksa berhadapan dengan orang Sumeria untuk pergi ke Siberia. Justru itu mereka telah mencari tapak baru untuk melombong emas, untuk mencari emas ini, maka Nusantara lah tempat mereka. Dalam tulisan Southernization itu, Linda Schaefer telah menyebut bahawasanya inilah kali pertama orang-orang daripada India datang ke bumi Nusantara. Maknanya tidak ada hubungan sebelum itu. Ia berlaku pada 2 ataupun 3 BC. Dan bayangkan pihak Keturah tadi berlaku pada tamadun Champa itu berlaku pada 1500 BC. Maknanya berapa kurun itu? Beribu jarak penemuan pedagang-pedagang emas Nusantara ke Nusantara, pedagang-pedagang daripada India ataupun pelombong-pelombong emas daripada India datang ke Nusantara ini pada kurun yang ke-2 atau 3 BC berdasarkan catatan dalam artikel Southernization itu. Manakala catatan tentang wujudnya tamadun Champa itu 1500 BC. Jadi kalau ikut pemikiran yang waras, akal yang waras, maka sudah ada tamadun di bumi ini. Maknanya tamadun Nusantara ini bukan bergantung kepada pedagang-pedagang India ataupun pelombong-pelombong emas datang daripada India itu. Manakala daripada Buddha dan pedagang-pedagang Buddha daripada China datang kemudian, lebih lewat daripada pedagang-pedagang India. Bermula daripada situ, maka pedagang India mula bertukar-tukar barang di kawasan Nusantara ini. Antaranya barang dagangan yang masyhur pada ketika itu daripada India adalah kain kapas. Bermula daripada pelombongan emas dan penjualan kain kapas, maka bermulalah hubungan dengan India. Tetapi mereka itu telah datang sudah lewat. Hakikatnya hubungan dengan Mesopotamia itu lebih awal, berdasarkan kepada catatan yang menyebut bahawasanya ada hubungan kontak dengan orang Batak sekitar 700 BC. 700 BC ini mengikut catatan atau timeline ialah zaman Nabi Ayub. Yang penulis kitab Book of Job tu. Penulis kitab Book of Job itu, ya, mengikut data yang dikemukakan oleh John Hadley, bahawasanya Book of Job itu menyerupai tulisan yang ditulis dalam Al-Quran. Dan tulisan dalam Book of Job itu dalam tulisan bahasa Arab dan tulisan Arab berdasarkan maklumat yang dikemukakan oleh John Hadley. Boleh rujuk buku Book of Job by John Hadley. Beliau mengatakan tulisan ini adalah tulisan Arab seperti tulisan dalam Al-Quran, seperti tulisan Quran, dan info-info atau maklumat yang terdapat di dalam Book of Job itu menyerupai kinship, dia sebut kinship, menyerupai buku yang disebut maklumat yang disebut dalam Al-Quran. Ya, sekiranya Phoenician itu sudah datang berjumpa Batak di Toba pada 700 BC dan waktu itu ialah zaman Book of Job, sudah tentu agama yang dibawa, pemikiran dibawa oleh orang Phoenician ini agama monoteis. Agama monoteis. Dan penghijrahan Keturah ke Palestin itu dan hadirnya anak-anak Keturah itu ke kawasan timur ini sudah tentu membawa agama Hanifah itu. Untuk makluman ya, agama Nabi Ibrahim ialah agama Hanifah. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman. Ya, Nabi Ibrahim itu bukannya Yahudi, Nabi Ibrahim itu bukannya Nasrani, tetapi Nabi Ibrahim itu adalah Hanifan Musliman. Seorang yang Hanifah, yang Musliman.
Kalau siapa tahu nahwu Arab, dia boleh takrifkan apa maksud musliman di situ. Musliman di situ ialah sifah kepada Hanifah. Hanifah merupakan mausuh kepada musliman. Maknanya Hanifah dengan musliman itu satu bentuk maksud yang sama. Cuma apakah agama Nabi Ibrahim? Agama Nabi Ibrahim disebut agama Hanifah. Apakah bukan Islam? Ini cukup bahaya. Sebab itu kena faham bahasa Arab tu dengan baik. Memanglah kalau kita jumpa dalam terjemahan dia akan tulis agama Islam adalah agama Nabi Ibrahim. Memang agama Islam Nabi Ibrahim, tapi nama agama tu adalah agama Hanifah. Dia adalah agama yang monoteis, tauhid. Sebagai contohnya, zaman Nabi Daud, dia panggil Nabi Islam ke? Dia panggil syariat Daud. Zaman Nabi Musa, dia panggil Nabi Islam. Dia panggil syariat Musa. Nabi Isa, syariat Isa. Perkataan Islam itu hanya digunakan ketika Nabi Muhammad SAW mengiktiraf agama yang penutup ini. Agama penutup ini dikenal kepada Islam itu pada Haji Wida itu. Ketika khutbah dia yang terakhir itu. Semasa Fathul Makkah itu. Disebut semua daripada agama Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan sehinggalah ke zaman Nabi Isa AS disimpulkan, dikonklusikan itu adalah agama Islam. Tetapi pada setiap zaman Nabi-Nabi itu dia ada syariatnya. Syariat agama Hanifah, syariat Zabur, iaitu bagi Daud, syariat Taurat bagi Musa, syariat Injil bagi Isa. Tapi semua itu secara konklusinya adalah agama Islam, iaitu agama yang mentauhidkan Allah. Dia adalah monoteis. Disebabkan itu semasa datang ke Nusantara itu mereka tidak membina berhala, tidak mencipta berhala, tidak membina patung dan sebagainya. Kerana agama monoteis itu melarang keras kepada kekufuran. Jadi sekiranya kita ingin berdasarkan kepada adanya bukti berhala, adanya bukti statue ataupun gambar-gambar menunjukkan wujudnya, ataupun penulisan itu adalah penulisan batu bersurat itu adalah nama raja daripada India, dewa-dewa dan sebagainya, itu datang sesudah itu. Tapi kenapa pula kamu dakwa bahawasanya agama sebelum ini adalah agama Hanifah, agama Islam? Tak ada bukti. Sebab agama Islam, agama Hanifah menghalang daripada mencipta berhala, mencipta bukti-bukti, kecuali membina surau saja, membina surau dan masjid. Dan pada ketika itu untuk membina rumah ibadat orang Islam, untuk membina surau, dia tidak ada batu. Kebiasaannya mereka menggunakan kayu, kerana ini Nusantara. Dan kita maklum bahawa cuaca di Nusantara adalah cuaca yang panas lembab. Hasil daripada itu, kalau penggunaan kayu, dia akan tidak akan kekal. Itu bukti secara saintifik. Kenapa tidak ada kesan? Kesan yang kita boleh bawa ni ialah kesan tauhid yang ada pada kita hari ini adalah hasil daripada agama yang dibawa oleh pedagang-pedagang sebelum zaman Nabi Ibrahim lagi, sebelum zaman Sriwijaya lagi, dan berterusan sehingga ke zaman Nabi Muhammad SAW. Maknanya wujudnya perhubungan Sriwijaya dengan kerajaan pertama, raja pertama Sriwijaya dengan Umar Abdul Aziz itu bukannya hubungan pertama. Bukannya hubungan pertama antara Nusantara dengan Mesopotamia. Dan Umar Abdul Aziz itu adalah berada dalam kerajaan Umayyah. Dan kita maklum bahawa kerajaan Umayyah tidak sampai 100 tahun pun sesudah Khalifah Ar-Rashidin. Maka hubungan antara Nusantara dan kerajaan dengan dunia Islam sudah berlaku sebelum itu lagi. Sebelum zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Ya?